Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada bhonline.com. Bertajuk, Tidak Bincang Perubahan Kerajaan, kata Anwar Ibrahim. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan soal perubahan kerajaan tidak dibincangkan sewaktu sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilasha pada hari ini. Sebaliknya, Presiden PKR itu berkata beliau mengutarakan pandangannya berkenaan kesan COVID-19, kewajaran Parlimen bersidang dan proklamasi darurat yang tidak perlu diteruskan. Katanya, Al-Sultan Abdullah juga berlapang dada mendengar semua pandangan dan beliau turut menyediakan laporan dan kertas kajian kepada Baginda untuk pertimbangan. Katanya, itu soal perubahan kerajaan yang tidak dibangkit sekarang. Katanya, kepada pemberita yang menunggu di pintu 2 Istana Negara. Anwar sebelum itu menghadap Al-Sultan Abdullah kira-kira sejam. Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson berkata, beliau terharu dengan kearifan Seri Paduka terhadap perkembangan semasa berkaitan pandemik COVID-19 selepas mendapat pandangan pelbagai pihak termasuk anggota Majlis Sains Perubatan Kesihatan Sedunia WHO, Profesor Datuk Dr. Adiba Kamarul Zaman. Katanya, jadi saya rasa hal ini harus diketahui oleh masyarakat bahawa tuanku sebenarnya ada menyampaikan hal-hal sedemikian kerana kearifan dan maklumat yang Baginda ikuti. Saya harap semua pihak bukan saja PKR dan pembangkang tetapi dalam kerajaan mengambil perhatian terhadap titah seperti mana juga yang dititahkan oleh Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah semalam mengenai pengagihan vaksin yang lebih berkesan, katanya. Mengenai darurat, Anwar berkata beliau menyampaikan pandangan bahawa ia menyebabkan kerugian kepada negara, tidak membantu menangani COVID-19 selain menjejaskan ekonomi, terutama rakyat di peringkat bawahan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Istana Umum Perbincangan Khas Raja-Raja. Atas titah perkenaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilasha, Istana Negara akan menganjurkan sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara pada 16 Jun yang akan datang. Perbincangan itu akan diadakan atas inisiatif Baginda dan akan dipengerusikan sendiri oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri. Perkara itu telah diumumkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadlil Samsudin melalui kenyataan media sebentar tadi selepas pertemuan Baginda dengan beberapa pemimpin politik pada hari ini. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu ini berkaitan dengan usaha-usaha untuk memerangi penularan jangkitan wabak COVID-19 dan pelaksanaannya semasa tempoh darurat, kata Ahmad Fadil. Perbincangan khas ini adalah kali kedua seumpamanya diadakan di Istana Negara sejak Seri Paduka menaiki takhta pada 31 Januari 2019. Kali pertama ia dianjurkan pada 25 Oktober 2020 juga di Istana Negara. Untuk rekod, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenaan untuk memanggil menghadap ketua-ketua parti politik negara secara bergilir-gilir mulai pada pagi hari ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu menghadap Agong pada 8 pagi diikuti pula oleh Presiden daripada PKR iaitu Anwar Ibrahim. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Mat Sabu selesai menghadap Agong masing-masing pukul 2 dan 3 petang hari ini. Difahamkan pada esok 10 Jun iaitu hari ini, Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Warisan Shafie Apdal akan menghadap Agong. Sementara Presiden UMNO pula Ahmad Zahid Hamidi dan PAS dijadualkan pada 11 Jun. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.
Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysianow.com bertajuk Anwar masih tak boleh jadi Perdana Menteri walaupun Parlimen kembali bersidang, kata penganalisis. Penganalisis berkata keadaan Pakatan Harapan yang berpecah belah tidak akan mampu untuk membentuk kerajaan baru. Beberapa penganalisis berkata Presiden PKR Anwar Ibrahim masih tidak mempunyai cukup sokongan untuk menjadi Perdana Menteri walaupun Parlimen dan usul undi tidak percaya dikemukakan terhadap Muhyiddin Yassin. Susulan beredarnya spekulasi perubahan kerajaan selepas pemimpin utama parti-parti politik diberi perkenaan menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong minggu ini. Kamaruzzaman Yusof dari Universiti Utara Malaysia berkata keadaan Pakatan Harapan PH yang berpecah belah tidak akan mampu untuk membentuk kerajaan baru walaupun jika mereka bekerjasama dengan UMNO yang juga berpecah belah. Tambahnya lagi, jika Parlimen dibuka sekalipun adalah diyakini bahawa PH tidak akan mempunyai cukup nombor untuk menumbangkan kerajaan kerana untuk menumbangkan kerajaan memerlukan pengganti yang berwibawa dan mendapat sokongan ramai, katanya kepada Malaysia Kini. Tambahnya lagi, dalam keadaan sesama, PH sendiri berpecah belah, sesama parti pembangkang lain pun berpecah belah dan UMNO juga berpecah belah, maka adalah tidak mungkin untuk cukup nombor berlaku, katanya. Dalam ucapan khas yang disiarkan secara langsung di Facebook hujung minggu lalu, Anwar berkata PKR haruslah bersikap terbuka untuk membentuk kerjasama dengan mana-mana parti politik. Dalam keadaan sekarang, kita tiada keupayaan untuk bersikap terlalu keras untuk menolak segala bentuk kerjasama, kata Anwar Ibrahim. Tambahnya lagi, malah sekarang ini pun selain PH, kita sedia bekerjasama dengan semua rakan dari parti pembangkang. Tapi janganlah cuba bulut kuasa nak teruskan dengan cara rakus. Kronisme beri kontrak tanpa tender. Hal sedemikian tak boleh dipersetujui, katanya lagi. Tambahnya lagi, kita nak kesepakatan dengan semua kelompok pembangkang malah dengan yang lain kerana kita lihat ada ketegangan dalam Perikatan Nasional PN. Kenyataan Anwar itu mengundang mengulangi pendiriannya untuk bekerjasama dengan pemimpin kluster Mahkamah UMNO seperti Ahmad Zahid Hamidi dan Najib Razak yang terpalit dengan rasuah. Zahid kini berdepan dengan pelbagai pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa sementara Najib sudah dijatuhkan hukuman bersalah dalam kes RSRC International Sendirian Berhad. Kamaruzzaman juga berkata kenyataan Anwar itu menggambarkan Presiden PKR itu melebihkan kuasa daripada prinsip perjuangan. Katanya, bila Anwar selaku pengerusi PH menyebut sedia bekerjasama dengan mana-mana pihak, ia merupakan pengakuan bahawa PH kini sudah tidak kuat untuk berdiri sendiri. Oleh itu, tidak hairanlah jika Anwar dan PKR kini bersikap begitu, iaitu mengalu-alukan kerjasama dengan sesiapa juga asalkan saja ia akan membawa ke puncak kuasa, katanya lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada sinarharian.com bertajuk Mungkin Hari Ini atau Esok. Shah Alam, kerajaan dijangka membuat pengumuman penting berhubung pembukaan semula Parlimen secara hibrid dalam waktu terdekat. Difahamkan satu kenyataan sedang dalam peringkat akhir dan menunggu kelulusan untuk diumumkan secara rasmi. Kata sumber, mungkin akan diumumkan hari ini atau esok. Kena tunggu sehingga kenyataan rasmi dikeluarkan, kata satu sumber ketika dihubungi oleh Sinar Harian pada Selasa. Pada 4 Jun yang lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, kerajaan sedang mengkaji konsep dan mekanisme ke arah pembukaan semula Parlimen secara hibrid yang membabitkan Dewan Negara dan Dewan Rakyat.
Langkah sedemikian diambil bagi memastikan Parlimen berupaya berperanan seperti sewajarnya walaupun negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19 dan program pemulihan di semua peringkat. Ekoran itu, satu mesyuarat secara maya diadakan bersama Seri Paduka Baginda bersama dengan Yang di-Pertuan Dewan Negara, Yang di-Pertuan Dewan Negara dan di-Pertuan Dewan Rakyat dan timbalan-timbalan Yang di-Pertua bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan. Perbincangan itu merangkumi persiapan ke arah pelaksanaan Parlimen secara hibrid meliputi aspek infrastruktur, teknikal, undang-undang, peraturan dan kewangan. Berbagai pihak sebelum ini menyuarakan kritikan dan gesaan supaya Parlimen kembali bersidang bagi menjamin keutuhan demokrasi yang menjadi teras kedaulatan sistem pentadbiran di Malaysia. Kali terakhir Dewan Rakyat bersidang ialah selama 29 hari pada 17 Disember 2020 yang lalu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysianow.com bertajuk Lupakan cita-cita jadi PM, Khairuddin serang Anwar di sebalik kabar angin pertemuan istana. Khairuddin turut mempertikaikan dakwaan Anwar yang berulang kali berkata memiliki angka sokongan yang cukup untuk membentuk kerajaan persekutuan. Bekas ahli UMNO Khairuddin Abu Hassan yang baru-baru ini merayu kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk bertemu dengan pemimpin daripada seluruh parti politik hari ini melancarkan serangan terhadap Pakatan Harapan PH dan Presiden PKR Anwar Ibrahim selepas kabar angin yang kembali beredar di media sosial mengenai peralihan kuasa kepada pembangkang. Dikenali sebagai pengikut setia Dr. Mahathir Mohamad, Khairuddin diingati sebagai seorang pemberontak dalam UMNO ketika skandal 1MDB mula menjadi tajuk perbahasan dalam negara. Namun beliau menolak dakwaan bahawa Anwar memiliki sokongan yang cukup untuk membentuk kerajaan atau menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim adalah Anwar Ibrahim, seorang yang rakus kuasa untuk jadi PM dan tidak bersabar, kata Khairuddin kepada Malaysia Now. Beliau hanya syok sendiri, tambahnya lagi. Khairuddin berkata Anwar sudah beberapa kali mendakwa dirinya memiliki angka sokongan yang meyakinkan dan kukuh untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baru. Tetapi dalam sidang akbar beliau yang terakhir mengenai cukup sokongan untuk jadi PM, akhirnya Anwar kata dia ada sufficient number, maknanya dari convincing, formidable, tetapi akhirnya tinggal sufficient number. Semua orang termasuk Agong sudah tidak yakin lagi dengan tipu hela dan perang psikologi Anwar Ibrahim dalam percaturan. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Anwar menghadap Agong pagi ini. Presiden PKR Anwar Ibrahim dijadualkan menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada hari ini menurut sumber. Sumber itu memaklumkan situasi wabak COVID-19 dan darurat adalah antara isu yang dijangka dibincangkan dalam pertemuan itu. Malaysia kini difahamkan ketua pembangkang itu akan menghadap Sultan Abdullah pada sebelah pagi. Bagaimanapun masa tidak dapat dinyatakan. Kata sumber itu, ya betul. Kata seorang kaki tangan parti itu ketika mengesahkan kepada Malaysia kini apabila ditanya mengenai perkara itu namun enggan untuk mengulas lanjut. Semalam, anggota Jawatan Kuasa Tamatkan Darurat, Khairuddin Abdul Hassan, berkata Agong berkenan menerima menghadap semua ketua parti politik. Parti Pejuang Tanah Air Pejuang yang dalam proses pendaftaran hari ini mengesahkan bahawa pengerusinya Dr. Mahathir Mohamad menerima undangan dari Istana Negara untuk menghadap Sultan Abdullah. Bagaimanapun waktunya belum ditentukan. Menurut sumber, Anwar akan mengetengahkan beberapa isu mengenai keadaan semasa negara termasuk lonjakan jumlah kes COVID-19 dan masalah ekonomi yang dihadapi rakyat kini. Perkara lain yang dijangka diketengahkan oleh ketua pembangkang itu adalah berkenaan darurat yang sedang berlangsung yang mana proklamasi darurat dijadualkan akan berakhir pada bulan Ogos ini. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia.